طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Apa khabar anak murid saya yang tersayang? Baik, hari ini kita akan sampaikan kandungan kursus ini atau bab 2 dalam bentuk rakaman. Dan rakaman ni saya upload dalam YouTube, kemudian anda perlu masuk dalam channel saya, like saya punya channel dan subscribe. Dan lebih penting daripada itu juga, semasa rakaman ini berjalan, saya akan utarakan beberapa soalan dan beberapa pertanyaan. Kemudian anda harus menjawab pertanyaan ini dalam ruang chat di dalam YouTube. Terima kasih atas kerja anda semua. Baik, juga di dalam perbincangan atau pembentangan ini berjalan, siapa pun ada pertanyaan boleh juga utarakan pertanyaan itu dalam ruang chat juga. Jangan malu, jangan segan untuk bertanya. Saya berada di sini untuk membantu dan menjawab soalan anda jikalau saya tahu dan mampu menjawab. Jikalau saya tidak tahu dan tidak mampu menjawab, kawan-kawan dan rakan-rakan yang lain boleh juga cuba menjawab pertanyaan rakan-rakan yang ada bersoalan. Baik, terima kasih kerana perhatian anda semua. Kalau masih ingat, kita masih dalam bab 2, sains dan agama. Kita ada cerita penekanan agama dan sains daripada perspektif Islam dan perspektif dan agama-agama yang lain, Kristian, Hindu dan Buddha. Hari ini kita khususkan perbincangan kita dalam satu tajuk yang begitu hangat pada suatu ketika menjadi kontroversi, iaitu Islamisasi sains. Ini kita hendak mengislamkan sains. Anda harus mengetahui apakah mengislamkan atau Islamisasi sains ini lebih dahulu sebelum menghukum. Jangan hukum dulu. Cuba baca dan cuba teliti perkara-perkara yang kita bincangkan pada hari ini. Islamisasi sains merupakan satu isu yang mutaakhir dan menarik perhatian, menjadi perhatian dalam kalangan ahli-ahli sains lewat kurun ke-20. Di antara tokoh-tokoh yang membahaskan dan menembulkan isu ini di antaranya Sayyid Ismail Faruqi, Sayyid Hussein, Nasir Sayyid, Naqib Al-Attaz, Ziauddin, Sardar Osman Bakar dan lain-lain. Samping itu, terdapat kecenderungan saintis barat untuk mengkaji Al-Quran dalam perspektif sains. Jadi kita ada dua kumpulan di sini. Ada satu kumpulan, iaitu kumpulan saintis Islam atau ahli sains Islam. Mereka menerima sains atau fakta-fakta sains ni daripada barat yang sebenarnya mereka maju dalam bab sains ini. Apabila kita menerima sains, kita kena ubah sesuai mengikut nilai, budaya dan dasar kita. Itulah juga apa yang berlaku oleh orang-orang Islam dan ulama-ulama yang terdiri di antara ulama yang mengutarakan perkara ini. Mereka nak mengkaji dan ubah sesuai sains itu agar sesuai dengan budaya orang Islam, budaya Timur dan seumpamanya. Dalam masa yang sama juga terdapat satu golongan yang lain yang kita namakan orientalis. Mereka juga sangat berminat mengetahui dasar sains yang dibentuk oleh Al-Quran, hadis dan hukum hakam Islam. Di antara mereka termasuklah Bruce Bucaw, Keith Moore dan Gary Miller dan lain-lain.
Urs Bukhari menulis sebuah buku yang sangat penting menjadi rujukan juga dalam bab Islamisasi sains apabila dia mencetuskan kejutan di dalam dunia sains dengan bukunya la Bible, la Quran, la Saintis yang diterjemahkan oleh beliau bersama-sama Alistair Banel ke dalam bahasa Inggeris dengan tajuk The Bible, the Quran and Science. Saya minta semua agar download dan cari buku ni, cuba baca sikit isu kandungan buku ni. Saya pun sama, saya akan juga install buku ni daripada internet dan kita sama-sama baca, tengok apa yang dia ceritakan tentang tiga agama ini, bagaimana mereka membincang isu dan fakta-fakta sains. Okay. Beliau meneliti fakta saintifik yang sangat jitu dan tepat dalam Al-Quran. So dia berkata bahawa terdapat fakta-fakta sains di dalam Al-Quran. Al-Quran membincangkan perkara itu 1400 yang terdahulu dan dibuktikan oleh sains pada abad ke-19 dan ke-20. Sedangkan Al-Quran ni muncul pada awal Qurun ke-7 Masihi. Baik, mereka yang ingin mengislamisasi sains, mereka yang dikemukakan oleh mereka, mereka bertahankan idea bahawa sains ini ada akar umbi di dalam tamadun Islam dan mempunyai latar belakang sejarah, falsafah dan pemikiran di dalam Islam. Ada juga kritikan terhadap Islamisasi sains daripada golongan yang lain seperti Sardar, Abdul Salam dan Hoodboy. Yang menganggap sains ini adalah satu bidang yang neutral, tidak ada kena mengenai oleh agama, tidak diharusnya dipengaruhi oleh agama. Apakah pandangan anda? Okey, cuba jawab dalam ruang chat. Perlukah kita Islamisasi sains ataupun tidak? Perlukah sains ni ada asasnya di dalam agama ataupun tidak? Cuba jawab. Anda yang kata tidak percaya kepada Tuhan, kita ada 10%. Hari itu undi bahawa mereka tidak percaya pada agama, tidak percaya pada Tuhan. Anda harus jawab soalan ini. Dan kita berbincang di dalam ruang chat YouTube. Akan tetapi golongan ini sebenarnya tidak mendapat tempat di dalam aliran perdana. Baik, ambillah jawapan kita di dalam bab 2 ini. Apakah rasional Islamisasi sains? Sejarah perkembangan sains merakamkan dengan jelas bahawa sains dipengaruhi paradigma. Sains berkembang dalam tamadun Islam berkembang berlandaskan nilai-nilai tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu yakni wahid dalam bahasa Arab. Wahid yakni umat Islam percaya bahawa Allah Tuhan itu satu. Jadi tauhid itu menjadi satu dasar atau kesatuan itu satu, bahawa semua perkara kembali kepada satu sumber yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menjadi satu dasar sains di dalam perkembangan sains di dalam Islam. Tujuannya ialah untuk melahirkan sains yang bertakwa. Kalau kita cakap bertakwa, yakni urang sains yang kuat agama. Baik. Sains Islam berbeza daripada sains Yunani. Sains Yunani berlandaskan falsafah dan banyak sebenarnya fakta falsafah bercanggah dengan agama. Mereka ada fahaman yang kadang-kadang karut, kadang-kadang tidak masuk akal. Dan berlandaskan falsafah metafizik mereka. Metafizik itu apa? Metafizika. Dalam bahasa kita panggil metafizik ya. Metafizik itu apa? Ini satu lagi usaha, satu soalan yang anda harus jawab. Saya nak tahu juga nanti nama-nama orang yang jawab di dalam ruang chat. Baik, kita sambung lagi. Sementara sains Islam
menjadikan ayat Al-Quran dan hadis sebagai pendorong kajian sains tamadun Islam. Al-Quran, kita tidak harus cakap Al-Quran ni merupakan buku sains. Dia bukan buku sains, tetapi dia meletakkan beberapa nilai-nilai sains, mendorong, menggalakkan umat Islam supaya mencari ilmu, mencari sains atau maju dalam bidang sains. Baik. Di dalam Islam, ciptaan atau sains, pencapaian sains, kemajuan sains berhubung juga dengan Al-Quran dan dengan ibadat. Okay? Kita selalu cakap di dalam Islam, kalau nak buat sesuatu dan tidak diterima oleh Allah SWT, perkara itu mesti betul, perkara itu mesti ikhlas. Dan kalau ikhlas, apa pun kita percaya, kalau kita ikhlaskan berarti kita buat sesuatu kerana Allah SWT sahaja, itu nama dia ikhlas, jujur. Maka perkara itu menjadi ibadah. Ibadah bukan dalam salah sahaja. Kalau berdalam, bersukan, membantu orang, kalau buatnya kerana Allah SWT, maka perkara itu akan menjadi ibadah dan layak mendapat pahala. Baik, banyak perkara juga di dalam Islam yang dikaitkan dengan sains, seperti ilmu fara'id, iaitu apabila semati meninggal, kita akan bahagikan harta dia kepada waris-waris dia mengikut fara'id, iaitu bahagian-bahagian yang ditentukan oleh Islam. Contohnya, kalau anak itu meninggal, okay, ibu dia dapat 1/3, bapa dia dapat 1/6, anak lelaki dia dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Complicated kan? Kalau nak belajar lagi, pergilah tekan dalam Google ilmu fara'id. Okay, dan belajar fara'id. Baik. Okay, fakta-fakta sains juga dikaitkan dengan ilmu terlahir, dan itu lahir kerana hubungannya dengan ibadat haji, puasa dan salat yang ada waktunya. Geologi dan arkeologi dikaji kerana ada hubungan dengan kajian tentang sejarah Fir'aun, Zulkarnain dan Ashabul Kahfi. Cerita mereka ini sangat menarik. Cuba tekan kisah Fir'aun di dalam Al-Quran, kisah Zulkarnain di dalam Al-Quran, kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran, kisah-kisah yang menarik, yang dibincangkan tentang umat-umat yang terdahulu. Mereka menjadi sejarah, dan oleh kerana kita nak kaji mereka, kita kena belajar ilmu sejarah. Baik. Kategori atlas yang terletak di atas globe digunakan dalam pelarian, okay, pelayaran dan pengiraan arah kiblat. Okay, kiblat itu apa? Itu arah sembahyang umat Islam. Mereka sembahyang ke arah Kaabah. Okay, Kaabah itu apa? Kaabah itu, kalau awak perhatikan, Kaabah itu adalah bangunan yang berwarna hitam, okay, yang ditutupi dengan langsir, tu namanya langsir, langsir hitam. Tulisan tu ditulis dengan emas, dengan tulisan emas. Mahal tu, setiap tahun ditukar, tahu. Baik, itu kita tidak sembahyang, kita tidak sembah. Itu menjadi arah salat. Okay, arah salat. Baik, semua ilmu tersebut lahir dalam tamadun Islam yang berkait rapat dengan Al-Quran. Pergerakan mengislamisasi atau pengislaman ilmu bermula pada kurun ke-20, digiatkan oleh kumpulan rangkaian ahli akademik. Maka berhasrat untuk menapis, itulah nama dia mengislamisasi ilmu, menapis ilmu itu daripada falsafah yang tersirat dalam fahaman akademik tersebut, yang bercanggah kadang-kadang dengan kemurnian Islam atau dengan hukum hakam Islam, dengan fakta-fakta atau kaedah-kaedah atau dasar-dasar Islam. Gagaran ini berperanan melakukan perkara yang sama seperti dimainkan oleh
Skolasticism Eropah awal Qarn ke-13 yang menapis ilmu Islam yang dibawa masuk ke Eropah. Ramai tahu kau tidak tahu bahawa Islam pernah nakluki negara Spanyol, dan dulu nama dia bukan Spanyol, Andalusia. Dan nama Andalusia ni sebenarnya bukan dinamakan oleh orang Islam sahaja. Mereka masuk Andalusia, memang sudah ada namanya Andalusia. Dan umat Islam, orang Islam, membina satu negara Andalusia ini, nakluki Spanyol ni selama 8 abad, dan di situ bermacam-macam pencapaian ilmu sains yang mereka ciptakan. Ilmu sains ini diambil oleh Europe dan ditapis oleh golongan yang kita namakan Scholasticism Eropah. Maka menapis ilmu Islam ini dan membawa masuk dan menafikan bahawa umat Islam atau ahli-ahli sains Islam mereka yang ciptakan ilmu itu, mereka rujukan atau mengatakan bahawa ilmu itu diciptakan oleh orang Eropah sahaja. Baik, berhati-hati dengan rancangan mereka. Baik, di Malaysia juga terdapat satu dasar sains yang sedang membina paradigma acuan sendiri untuk pembangunan yang sepadu. Gagasan kesepaduan ilmu mula diiktiraf oleh kerajaan apabila falsafah pendidikan negara telah digubal pada tahun 1988. Kita ada falsafah pendidikan di Malaysia? Ada. Saya harap setiap orang yang tahu falsafah pendidikan, cuba tulis falsafah pendidikan negara di dalam ruang chat. Boleh? Okey. Cuba tulis. Saya akan lihat nama-nama yang tulis. Baik, dengan penekanan dan ungkapan yang jelas tentang aspek kerohanian selain kecemerlangan daya intelek dalam rangkai kata falsafah tersebut. Ketahuilah bahawa sains ilmu ni tidak boleh diasingkan daripada kerohanian spiritual dan dengan fizikal. Baik, apakah kesimpulannya? Kesimpulannya bahawa di sini slide ini berikrar bahawa Islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh. Baik, Islam ini lengkap berarti tidak ada kekurangan. Islam ini menyeluruh kerana mengaturkan, meletakkan peraturan hukum hakam untuk setiap kegiatan manusia. Bukan di dalam masjid sahaja. Tetapi Islam mengaturkan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam semesta. Baik, perspektif Islam juga terhadap kehidupan adalah amat luas bermakna. Islam melihat seluruh kehidupan seorang Muslim adalah suatu amanah dan ibadah. Kita berada di sini, itulah kepercayaan orang Islam. Kita berada di sini, berada kerana ada tanggungjawab, diberi tanggungjawab. Menjadi wakil Allah SWT di bumi. Kita menjadi wakil, itulah khalifah. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini satu ayat daripada surah Al-Baqarah yang bermaksud Allah berkata kepada para malaikat. Malaikat itu apa? Satu makhluk yang tercipta daripada cahaya. Allah berkata kepada mereka, ketahuilah, sesungguhnya saya akan jadikan wakil bagi saya di muka bumi. Khalifah yang membawa amanah, membawa tanggungjawab, memajukan bumi dan mentauhidkan aku. Berarti tidak menentukan bersekutukan mana-mana Tuhan dengan aku. Mereka persembahkan aku sahaja. Sewajarnya dan semangnya kalau umat Islam mereka mempunyai agama yang lengkap yang mendorong kepada pengajian dan kemajuan sains, sewajarnya mereka tidak ketinggalan dalam mengejar kemajuan sains, memandangkan ia adalah sebahagian daripada tuntutan ajaran Islam. Baik, cobalah kita renungkan kata-kata ini.
Agama berhubungan dengan Tuhan. Ilmu berhubungan dengan alam. Agama membersihkan hati. Ilmu mencerdaskan otak. Agama diterima dengan iman, yang kepercayaan. Ilmu diterima dengan logik. Baik, ini satu aktiviti yang harus dijalankan dalam kumpulan dan di dalam e-learning. Kita membincangkan struktur. Itulah peranan forum di dalam e-learning untuk dibincangkan. Jadi kita bincang perkara ini, kita bincang dalam kumpulan. Setiap kumpulan berbincang perkara itu, ikutlah cara awak sendiri. Kemudian hasil berbincangan ini kumpulan, satu kumpulan atau wakil kumpulan, ketua kumpulan letak hasil berbincangan ini dalam forum. Reply kepada forum yang saya letak, iaitu bincangkan perbandingan fakta saintifik di dalam Al-Quran dan Bible berdasarkan Al-Quran dan Bible. Okay, berdasarkan buku Maurice Bucaille yang bertajuk The Bible, The Quran and Science. Itulah, kena install buku ni, kena install buku ni, kemudian baca fakta-fakta yang dibahaskan oleh Maurice Bucaille. Okey, soalan ini saya tak nak aktiviti berkumpulan. Soalan ini cuba jawab dalam ruang chat. Apa anda faham dengan konsep Islamisasi ilmu? Saya nak jawab yang berlainan. Cuba jawab di dalam ruang chat di sini. Baik, terima kasih semua kerana memberi perhatian kepada rakaman ini. Apa yang kurang daripada diri sendiri saja saya. Apa yang bagus daripada Allah SWT. Terima kasih semua. Jumpa lagi dalam minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.